Surah Tahrim adalah surah penutup di antara 10 surah. Rangkaian 10 surah, iaitu apa yang ada dalam surah Tahrim sama seperti apa yang ada dalam surah Al-Hadid pada permulaan dulu. Itu dalam surah Tahrim ada mengenai infak pada ayat 8, ada perkara mengenai jihad pada ayat yang ke-9, dan satu hukum mengenai patat dia halal. Berpatat daripada guna daripada perkara yang halal, tapi bukan di segi kepercayaan, di segi patat atas rasa perbuatan sahaja, tidak kepercayaan. Itu Nabi kita Muhammad SAW satu hari berlaku dalam keluarga Nabi lah, isteri Nabi. Nabi dia suka makan minum madu. Jadi Zainab binti Jahsyin, isteri Nabi ni, apa yang Nabi minat dia sentiasa sediakan. Sehingga setiap kali lepas asar Nabi akan pergi rumah Zainab untuk minum madu. Dan perkara ini dilihat oleh isteri-isteri lain. Dan isteri Nabi dia ada 2 tim, 2 kumpulan. Satu tim diketuai oleh Zainab binti Jahsyin, satu tim lagi dipimpin oleh Aisyah radhiyallahu anha. Hafsah adalah termasuk dalam tim Aisyah. Dan kedua-dua itu masing-masing memberitahu mereka memiliki kelebihan. Aisyah kata, saya adalah orang paling dikasihi oleh Nabi kerana sayalah salah satu orang gadis dia tidak pernah kahwin dengan sesiapa, manakala yang lainnya semua itu janda belaka. Zainab kata, saya adalah satu orang yang bertuah kerana Allah telah kahwinkan saya. Allah Ta'ala telah kahwinkan dia. Dia keturunan dia adalah suhu Nabi. Zainab merupakan kerabat Nabi paling rapat. Jadi oleh kerana itu berlakulah sentiasa berusaha masing-masing nak menarik Nabi kepada rumah masing-masing. Oleh kerana Nabi minat madu, maka Zainab telah sediakan madu. Setiap kali lepasan Nabi akan pergi rumah Zainab. Jadi perkara itu diketahui oleh Aisyah radhiyallahu anha, lalu dibuat pakatan dengan Hafsah. Jadi apabila Nabi balik daripada rumah Zainab, dalam sama ada masuk rumah kamu atau Nabi masuk rumah, kita kata kepada Nabi, Nabi telah makan benda yang berbau busuk. Iaitu satu benda, suatu manisan daripada satu pokok, biasa bila dimakan akan bau masak, bau tidak sedap. Jadi apabila Nabi masuk, kamu kata begitulah, bau apa ni, seperti bau masak seperti itu, seperti satu jenis manusia pokok. Sedangkan tidak pun, bohong semata-mata. Jadi Nabi SAW pula satu orang yang sangat tidak suka bau busuk, lebih-lebih lagi daripada diri dia. Maka rancangan ini telah berjaya. Jadi apabila Nabi makan minum madu daripada rumah Zainab, Nabi masuk rumah Hafsah pada hari itu. Hafsah kata, ya Allah, bau apa busuk ni? Dia kata tidak bau apa, sengaja ada kan. Bila masuk rumah Zainab, bila masuk rumah Aisyah pun gitu. Jadi bila masuk rumah Hafsah, Nabi kata pada Hafsah, aku haramkan ke atas diriku makan madu lagi atau minum madu lagi di rumah dia. Haram sini bukan kerana hukum haram, bahkan tidak makan atas rasa jaga hati isteri-isteri dia daripada bau busuk. Saya bukan makan benda lain, saya hanya minum madu saja di rumah Zainab. Jadi oleh kerana bau busuk, saya tidak akan minum lagi. Dan jangan kamu beritahu kepada sesiapa. Nabi kata kepada Hafsah, kamu jangan beritahu kepada sesiapa. Ini di antara aku dengan kamu. Apabila perkataan Nabi telah didengar oleh Hafsah, terus Hafsah cerita kepada Aisyah. Kata dia, rancangan kita telah berjaya. Nabi tidak akan pergi lagi minum madu di rumah Zainab. Lalu Allah turunkan wahyu, ya ayuhan nabi, wahai Nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Kenapa kamu telah menjadikan haram untuk guna apa yang Allah telah halalkan untuk kamu? Haram sini haram guna dengan tidak ada kepercayaan haram. Tidak guna atas rasa jaga hati isteri saja. Sedangkan Allah telah halalkan kepada kamu. Tabtaghi mardhat azwajika, kerana semata-mata kamu ingin dapat memau kasih sayang isteri kamu yang lain. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha mengampuni lagi Maha mengasihani. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum,
Allah telah tetapkan undang-undang kepada kamu, hendaklah membatalkan sumpah kamu. Demi Allah, sumpah tidak makan minum madu itu telah disebut. Cuma ulama ada berselisih pendapat, adakah Nabi telah sempurnakan sumpah ini, bayar kafarah dia atau tidak. Tapi ini adalah merupakan hukum pertama. Wallahu maulakum, dan Allah Ta'ala lah pemelihara kamu, bukan isteri kamu yang melihara kamu. Wa huwal alimul hakim, dialah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kemudian cerita, wa id asarra an-nabiyyu ila ba'di azwajihi hadithan. Di waktu Nabi merahsiakan percakapan kepada salah seorang isterinya, yakni Hafsah. Hadithan, merahsiakan suatu cerita, yakni dia bersumpah tidak akan minum madu daripada rumah Zainab. Dan Nabi kata kepada dia, jangan kamu beritahu pada sesiapa yang lain. Falamma naba'at bihi, maka apabila Hafsah memberitahu juga, maka manakala Hafsah memberitahu juga berita rahsia yang Nabi beritahu supaya sembunyikan itu, wa adharahu Allah alaihi, Allah telah zahirkan pecahnya rahsia itu kepada Nabi melalui perantara wahyu. Maknanya, wahai Muhammad, isteri kamu yang mengatakan jangan beritahu, dia telah beritahu. Dia telah beritahu kepada rakan dia itu, Aisyah. Lalu Nabi arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd. Nabi arrafa, Nabi memberitahu kepada Hafsah sebahagian daripada maklumat, Nabi menyembunyikan sebahagian maklumat lain. Nabi kata pada Hafsah, rahsia kita telah pecah dah. Dia tak kata kamu telah beritahu kepada Aisyah. Nabi menyembunyikan perkara sebenar, jaga hati isteri dia. Nabi arrafa ni, Nabi memberitahu sebahagian, maknanya rahsia kita sudah pecah. Ada orang telah membocorkan rahsia, dan tidak ada yang lain kecuali Hafsah ni. Cuma Nabi tidak beritahu, kamu wahai Hafsah telah cerita perkara ini pada Aisyah, sedangkan aku beritahu jangan beritahu. Nabi tidak kata begitu. Bahkan Nabi a'rada an ba'd, Nabi sengaja menyembunyikan lain pada sebahagian padanya, kerana jaga hati Hafsah daripada malu. Falamma nabba'aha bihi, maka apakala Nabi menceritakan kepada Hafsah berita-berita ini, maksudnya kita, mana rahsia kita telah bocor. Qala, Hafsah tanya, man ambaka hadha, siapa yang menceritakan perkara ini pada Tuhan? Qala, Nabi bersabda, nabba'ani al-alimul khabir, telah memberitahu kepada aku Allah yang maha mengetahui lagi, maha mengetahui yang zahir lagi maha mengetahui yang batin. Mana kamu telah melanggari janji. In tatuba ila Allah, sekiranya kamu berdua bertaubat kepada Allah kerana buat rancangan menyusahkan Nabi. Faqad sagat qulubukuma, sesungguhnya hati kamu berdua telah condong kepada menyusahkan Nabi. Wa in tadahara alaihi, sekiranya kamu tolong-menolong untuk menyusahkan Nabi. Tadahara ni tolong-menolong untuk menyusahkan Nabi, seperti mana apa yang berlaku di antara Aisyah dengan Hafsah. Fa innallaha huwa maula, sesungguhnya Allah adalah pelindung sebenar Nabi. Wa Jibril, dan Jibril juga merupakan orang yang akan melindung Nabi melalui arahan Allah. Wa salihul mu'minin, dan mukmin-mukmin yang soleh lain akan menjadi pelindung Nabi. Wal malaikatu, dan para malaikat juga ba'da zalika, setelah perkara itu akan membantu Nabi. Maknanya jika kamu tidak menolong Nabi, Allah, Jibril, malaikat dan mukmin yang lain akan menjadi pembantu Nabi. Maknanya sekiranya kamu diceraikan oleh Nabi, asa rabbuhu, mudah-mudahan Allah Ta'ala Tuhannya, in talaqakunna, sekiranya dia menceraikan kamu, ayyubdilahu, Allah Ta'ala akan tukar untuknya azwajan, isteri-isteri lain, khairan minkunna, lebih baik daripada kamu. Yang ini sifat-sifat isteri yang baik, muslimati, yang betul-betul Islam, mukminati, yang betul-betul mukmin, qanitatin, yang betul-betul taat, taibatin, yang betul-betul taubat, abidatin, yang betul-betul beribadat, saihatin, yang betul-betul berpuasa, sayyibatin wa abkara, sama ada janda ataupun gadis. Itu pada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Mana apabila berlaku perkara ini pada keluarga Nabi,
maka kamu umat tentu sekali tidak akan lari daripada keadaan-keadaan seperti ini. Oleh kata, wahai orang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Dalam kitab tafsir sebut, jaga diri dan jaga keluarga daripada ahli neraka dengan mengajar kepada mereka wahyu. Dalam kitab hadis kata, jaga diri kamu dan jaga daripada neraka ni, ajar mereka agama. Mana bila tidak ajar agama, bermakna tidak jaga daripada api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, pembakar neraka sebenarnya daripada manusia dan batu. Alaiha, yang mengawal neraka itu malaikatun, malaikat-malaikat, bukan manusia, bukan jin. Ghilazun, yang keras, syidadun, yang kasar. La ya'sun Allah, mereka tidak menderakai Allah. Ma amarahum, apa yang Allah perintah kepada mereka. Mereka tidak menderakai Allah, apa saja yang Allah perintahkan kepada mereka. Dan mereka wa yaf'alun, mereka hanya lakukan ma yu'maru, apa yang diarahkan kepada mereka sahaja. Yang ni mereka yang jaga neraka ni, hati mereka tidak derhaka, perbuatan mereka juga tidak derhaka. Ya'sun sini hati mereka, yaf'alun ni perbuatan anggota mereka. Jadi malaikat jenis orang yang tidak derhaka. Yuqalu lahum muqaddas, ini takhwif ukhrawi. Dikatakan kepada mereka, ya ayyuhalladzina kafaru, wahai mereka yang kafir degil, yang mengingkari Allah dan ayat-ayat Allah, la ta'tadzirul yaum, janganlah lagi kamu kemuka kealasan dan dalihan pada hari ini. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun, sesungguhnya kamu dibalas setimpal mengikut apa yang kamu pernah lakukan semasa dunia dahulu. Tafsir mengenai sifat mereka yang bersalah apabila dia bertaubat. Sifat mereka yang bersalah ni apabila dia bertaubat, berita gembira. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai yang telah beriman, mana bila berlaku apa-apa kesilapan dan kesalahan, tubu ilallah, bertaubatlah cepat-cepat kepada Allah. Taubatan nasuha, taubat yang ikhlas, taubat daripada hati. Asa rabbukum, mudah-mudahan Tuhan kamu, ayyukaffira ankum sayiatikum, menutup kesalahan-kesalahan kamu selepas bertaubat. Dan mudah-mudahan Tuhan kamu yudkhilakum, akan memasukkan kamu jannatin, kubur-kubur syurga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawah istananya anak sungai. Yang mana di pada masa nanti sebelum masuk syurga, yauma la yukhzillahu an-nabiyya wal ladzina amanu ma'ahu, hari yang mana Allah Taala tidak akan lagi menghina para nabi dan orang-orang beriman bersama nabi. Nuruhum, cahaya mereka di titik sirat. Tidak hina ni pada masa cahaya di titik sirat. Keadaan mereka pula di titik sirat, nuruhum yas'a baina aydihim, cahaya mereka itu akan terpancar di depan mereka, di bahagian kanan mereka. Di depan mereka kerana dada mereka memiliki iman, dan kanan mereka amal-amal soleh. Ketika itu mereka berdoa, yaqulun, mereka berdoa, Rabbana, wahai Tuhan kami, atmim lana nurana, sempurnakanlah cahaya ini sampai ke akhir. Sempurnakanlah cahaya ini sampai ke akhir. Waghfir lana, ampunlah dosa kami, innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Engkau Maha berkuasa di atas segala sesuatu. Ayat ke-9 ini bahagian jihad. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, jahidil kufar, hendaklah kamu berjihad menentang kafir dengan pedang. Wal munafikin, dan berjihad menentang orang munafikin dengan lisan, dengan lidah. Waghluz alaihim, keraslah tindakan terhadap mereka, tegahlah tindakan kamu terhadap mereka. Wa ma'wahum jahannam, tempat mereka sebenarnya neraka jahannam. Wa bi'sal masiru, seburuk-buruk tempat kembali. Jadi Allah Ta'ala beritahu, iman ini apabila tidak ada dalam diri seseorang, walaupun dia duduk dengan Nabi, dia tidak akan selamat. Walaupun dia isteri Nabi, dia tidak akan selamat. Tapi kalau ada iman, walaupun dia duduk dengan Fir'aun, dia selamat. Walaupun dia duduk dengan Fir'aun, dia selamat. Jadi Allah Ta'ala beritahu, keimanan merupakan suatu pilihan. Apabila seseorang itu ada dalam diri dia, di mana saja dia berada, dia akan selamat. Tapi apabila tidak ada iman, maka dia orang bukan orang pilihan. Dia duduk dengan orang beriman, dia tidak akan selamat. Jadi sini Allah nak beritahu kepada kita, iman adalah segala-galanya. Daraballahu mathalan, Allah adakan satu bandingan. Allah ceritakan satu bandingan. Lilladzina kafaru, bagi orang-orang kafir. Pengajaran untuk orang-orang kafir,
Iaitu bandingannya imra'atan Nuh wa imra'atan Nuh, isteri Nabi Nuh dan isteri Nabi Nuh. Kanata tahta abdain, kedua-dua merupakan isteri bagi hamba yang baik, min ibadina salihan, daripada kalangan hamba-hamba kami yang saleh, itu Nabi Nuh dan Nabi Nuh. Cuma fakhanatahuma, kedua-dua isteri ini mengkhianati suami dengan sifat nifaq. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kata, khianati sini, khianati di segi keagamaan, bukan marwah. Tidak boleh diterjemah kepada perzinaan, tidak boleh sekali-kali. Fakhanata sini khianat di segi keagamaan. Maka mereka berdua telah mengkhianati suami, yakni dalam hati mereka sifat nifaq. Maka falam yughniya anhuma min Allah syai'an, kedua-dua suami tidak boleh membantu dan menyelamatkan isterinya daripada azab Allah walaupun sedikit. Maka apabila dia menjadi orang munafik, duduk bersama Nabi, waqila diarahkan pada mereka berdua, udkhula an-nar, kamu berdua masuklah api neraka, ma'ad dakhilin, bersama dengan golongan-golongan masuk neraka, kekal dalam neraka. Contoh kedua, wa daraballahu mathalan, Allah adakan bandingan lain, contoh bagi orang beriman, lilladzina amanu, iaitu imra'at Fir'aun, isteri Fir'aun yang bernama Asiyah. Idh qalat, ketika dia berdoa kepada Allah. Itu alamat beriman ni, doa dengan Allah Ta'ala mana tidak putus-putus. Sebab doa ni alamat iman. Seseorang berdoa pada Allah bermakna hati dia memiliki iman yang kuat pada Allah. Jadi contoh kedua untuk orang beriman, iaitu isteri Fir'aun yang bernama Asiyah. Dia berkata, yakni dia berdoa, ketika dia berdoa pada Allah, Rabbi, wahai Tuhanku, ibnili indaka baitan fil jannah, binalah untukku suatu mahliga dalam syurga di akhirat nanti. Wa najini min fir'auna, lindungilah aku daripada kejahatan Fir'aun, wa amalihi, da amala Fir'aun. Amalan Fir'aun ini, kata Ibnu Abbas, disetubuhi, lana lindungilah aku daripada Fir'aun, kejahatan dia dan persetubuhannya. Terjemah kedua daripada kitab Ruhul Ma'ani, amalan Fir'aun ini adalah kufur pada Allah Ta'ala. Kejahatan Fir'aun dan amalan Fir'aun, amalan kufur Fir'aun. Dan wa najini minal qaumi zalimin, dan lindungilah aku daripada kaum yang zalim, yang lain-lain lagi. Contoh kedua, wa Maryam ibnata Imran, dan Maryam anak perempuan Imran, allati ahsanat farjaha, yang betul-betul menjaga marwah. Fa nafakhna fihi min ruhina, kami telah tiupkan pada dirinya daripada roh ciptaan kami. Kami telah tiupkan pada dirinya daripada roh ciptaan kami. Wa saddaqat bi kalimati rabbiha, dia membenarkan segala janji-janji Tuhannya, ayat-ayat Tuhannya, wa kutubihi, dan kitab-kitab Tuhannya. Wa kanat minal qanitin, jadilah dia satu orang yang betul-betul mentaati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda, wa ja'al akhiratana khairan min al-ula. Radina billahi rabban wa bil islam dinan, wa bi Muhammadin nabiyyan